sebagai Perdana Menteri dari Barisan Nasional dalam kerajaan, bersama-sama dengan rakan-rakan BN termasuk Timbalan Presiden MIC, saya memberi jaminan komuniti India tidak akan dipinggirkan dalam arus pembangunan negara. Mengambil semangat keluarga Malaysia, no one will be left behind. Lebih-lebih lagi, sebahagian daripada punca peningkatan jenayah adalah berpunca daripada pendidikan, daripada status ekonomi, pengangguran dan lain-lain. Mengambil kira perkara tersebut, kerajaan telah meluluskan peruntukan, pelbagai-bagai peruntukan bagi masyarakat India seperti berikut. Yang pertama, 100 juta ringgit di bawah mitra bagi membasmi kemiskinan dan pembangunan sosial masyarakat India di bawah Kementerian Perpaduan. 100 juta bagi program pembangunan sosioekonomi masyarakat India PPSMI di bawah unit transformasi seperti yang saya sebutkan tadi, untuk program pembangunan usahawan dan kerjaya masyarakat India, program pembangunan modal insan masyarakat India, program pembangunan sosial dan kebajikan, kerohanian dan kesejahteraan masyarakat India, serta program pendidikan dan kajian pembangunan sosioekonomi masyarakat India. 25 juta ringgit bagi program skim pembangunan usahawan masyarakat India ataupun SPUMI di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Ini antara inisiatif kerajaan untuk keluarga Malaysia daripada masyarakat India. Sebagai tambahan terhadap usaha sedia ada, mesyuarat kabinet juga telah meluluskan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa kabinet mengenai pembangunan sosioekonomi masyarakat India ataupun JKM-PSI yang dipengerusikan oleh saya sendiri. Ketika ini MIC sedang membuat engagement dengan semua stakeholders sebelum segala cadangan daripada masyarakat India dibawa ke dalam mesyuarat JKM-PSI dalam waktu yang terdekat ini. Sebentar tadi, Presiden MIC mencadangkan banyak perkara. InsyaAllah kita akan bawa ke dalam mesyuarat jawatan kuasa JKM-PSI. Penubuhan JKM, jawatan kuasa kabinet mengenai pembangunan sosioekonomi masyarakat India, membuktikan keluarga Malaysia daripada kaum India amat penting dalam pentadbiran saya demi meningkatkan taraf hidup sejajar dengan matlamat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Selain daripada itu, kerajaan melalui Kementerian Sumber Manusia yang menterinya merupakan timbalan Presiden MIC telah melaksanakan pelbagai latihan kemahiran, upskilling dan reskilling, GIG, gig ekonomi dan program-program lain memberikan manfaat kepada 42,544 pelatih berbangsa daripada kaum India sehingga Ogos 2022 dengan nilai geran latihan berjumlah RM76,920,039. Bagi tujuan penempatan pekerjaan, keluarga Malaysia daripada kaum India yang telah dibantu oleh kerajaan adalah seramai 68,996 orang sehingga September 2022 dalam pelbagai bidang kemahiran serta industri. Saya juga ingin menambah bagi membantu usahawan kecil, tekun, khas
tekun yang khusus untuk usahawan kaum India telah pun memperuntukkan sebanyak 50 juta ringgit bagi membantu usahawan-usahawan kecil. Seperti yang disebut oleh Presiden MIC sebentar tadi, untuk AIMST 25 juta telah diperuntukkan untuk membantu pelajar-pelajar universiti daripada golongan B40. Perkara ini tidak pernah dilaksanakan sebelum ini. Yang ketiga, walaupun ketika COVID-19 melanda negara, tetapi peruntukan untuk SJKT tetap diberikan kepada SJKT seluruh negara dengan jumlah 39 juta ringgit. Itu sewaktu COVID, dan kita yakin apabila keadaan sudah pulih seperti biasa, kita akan berikan peruntukan seperti yang telah kerajaan berikan sebelum COVID-19 melanda negara. Peruntukan ini sebenarnya tidak termasuk senarai panjang yang diberikan oleh Presiden MIC kepada saya. Dan saya nak maklumkan, senarai panjang daripada Presiden MIC bukan setakat SJKC, tetapi juga kuil-kuil, dan semuanya telah diluluskan oleh saya. Dari segi sektor tertentu yang melibatkan peniaga-peniaga masyarakat kaum India, KSM, Kementerian Sumber Manusia telah meluluskan kemasukan pekerja asing bagi sektor yang berkaitan dengan besi buruk, dobi, restoran, malah untuk goldsmith sekalipun dengan bersyarat. Jadi kita telah luluskan, dan untuk peruntukan khas Batu Cave, saya telah meluluskan sebanyak 2 juta ringgit untuk Batu Cave. InsyaAllah di dalam bajet 2023 nanti banyak perkara yang akan kita umumkan berkaitan dengan masyarakat India di Malaysia ini. Keluarga MIC yang saya kasih sekalian, Brigade MIC Kebangsaan merupakan satu inisiatif yang amat baik bagi menyantuni golongan belia masyarakat India, terutamanya kumpulan yang berisiko tinggi, supaya mereka diberikan panduan dan bimbingan yang sewajarnya dalam mencapai potensi kehidupan masing-masing. Tahniah kepada Tan Sri Wiki ataupun Wigneswaran di atas idea yang sangat bijak di dalam menubuhkan Brigade MIC ini. Saya yakin inisiatif ini, melalui inisiatif ini, MIC dapat membantu mengawal dan mengurangkan penglibatan golongan pemuda kaum India terlibat dalam kegiatan yang tidak sihat, seterusnya menyumbang tenaga dalam pembangunan masyarakat dan negara. Ketika berlaku musibah banjir pada tahun lalu di Selangor dan Pahang, saya dimaklumkan ramai anggota Brigade MIC termasuk golongan pemuda, wanita dan sebagainya telah turun padang membantu dalam segenap aspek. Perkara ini membolehkan Brigade MIC untuk menjadi satu platform yang bersifat universal, merentasi perbezaan politik dan mendekatkan diri dengan kumpulan sasaran pada PRU Club. Langkah pemimpin MIC menubuhkan Brigade MIC sejajar dengan tuntutan perkembangan politik semasa, terutamanya dengan pelaksanaan Undi 18 yang memberi hak mengundi kepada hampir 4 juta pengundi baru berusia 18 tahun dan ke atas. Saya mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap MIC
dan pelancaran brigade ini yang juga mampu menjadi tonik tambahan kepada kemenangan Barisan Nasional dalam PRU yang akan datang. Maka tugas utama brigade yang merangkumi wanita dan pemuda MIC perlu sentiasa bergerak dengan proaktif di setiap kawasan agar kita dapat menambah bilangan pengundi daripada komuniti India pada PRU 15 yang saya percaya akan memberikan kemenangan besar kepada Barisan Nasional. Tuan-tuan, puan-puan, keluarga MIC yang saya kasih sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya ingin respon satu dua perkara yang dibangkitkan oleh Tan Sri Wiki sebentar tadi. Yang pertama mengenai mitra. Saya setuju untuk diletakkan direct di bawah Perdana Menteri atau JPN. Dan saya juga bersetuju untuk menubuhkan Yayasan Mitra. Tan Sri Wiki juga mencadangkan supaya dimasukkan ke dalam bajet untuk sejumlah 2 juta untuk hardcore poor, pelajar-pelajar dari keluarga miskin tegar. Tak perlu tunggu bajet, hari ini saya meluluskan 2 juta ringgit. Manakala cadangan-cadangan lain seperti penambahan AIMS dan lain-lain yang dibangkitkan oleh yang berbagai TYT, Tan Sri Wikneswaran tadi, seperti yang saya sebutkan, saya akan bawa di dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai pembangunan ekonomi masyarakat India yang akan diwakili oleh Tan Sri Wiki sendiri, timbalan Presiden MIC ada di dalam dan beberapa individu penting yang mewakili masyarakat India. InsyaAllah semua perkara yang dibangkitkan akan kita bincangkan dan kita akan umumkan selepas itu nanti apa yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan. Jadi sekali lagi saya doakan supaya brigade yang ditubuhkan ini akan mencapai kejayaan seperti yang dicita-citakan oleh MIC. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandre Wanakam.